salam sejahtera buat semua. Saya Putri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Penggunaan bahasa kebangsaan dalam kehidupan kita tidak dapat dipisahkan. Ia digunakan secara meluas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada identiti negara kita. Selain itu, bahasa kebangsaan turut menjadi tonggak dan simbol perpaduan bagi rakyat negara kita yang berbilang kaum. Dalam episod ini, kita akan mempelajari sejarah kedudukan dan peranan bahasa kebangsaan di negara kita. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan sejarah bahasa kebangsaan, menyatakan kedudukan dan peranan bahasa kebangsaan, dan akhir sekali, kamu semua akan mampu menyenaraikan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Ia telah menjadi warisan kita sejak turun-temurun. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada identiti negara kita. Sungguh pun negara kita telah dijajah British, bahasa Melayu tetap memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, ia telah digunakan sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan dan bahasa ilmu. Pegawai-pegawai British yang berkhidmat di Tanah Melayu ketika itu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu. Mereka juga diwajibkan lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu. Ini bagi memudahkan perhubungan mereka dengan penduduk tempatan. Semasa zaman pentadbiran British, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah digunakan dalam bidang pentadbiran dan bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita pelajari usaha-usaha yang telah dilakukan bagi mengembangkan dan mendaulatkan penggunaan bahasa Melayu di negara kita. Tulisan Jawi telah memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Ia telah digunakan secara meluas pada zaman dahulu bagi menyebarkan dakwah Islamiah. Ia juga telah menjadi medium perantara dalam proses penyebaran ilmu. Sebagai contoh, banyak kitab-kitab agama yang telah ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi juga telah digunakan dalam urusan pentadbiran pada zaman dahulu. Segala dokumen penting dan urusan surat menyurat ditulis dengan menggunakan tulisan tersebut. Selain itu, tulisan Jawi juga turut memainkan peranan penting dalam perkembangan bidang kesusasteraan di negara kita. Sebagai contoh, banyak hikayat-hikayat Melayu lama dan hasil penulisan kreatif seperti novel Faridah Hanum karya Syed Sheikh Al-Hadi telah ditulis dengan tulisan Jawi. Namun malangnya, tulisan Jawi telah tidak digunakan secara meluas pada hari ini. Akibatnya, ramai generasi muda yang tidak mampu menulis dan membaca tulisan Jawi. Oleh itu, telah menjadi tanggungjawab kita untuk mempelajari dan menghidupkan semula penggunaan tulisan Jawi agar ia tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Pencetakan akhbar atau surat khabar dalam bahasa Melayu telah memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan minda masyarakat. Sebagai contoh, hasil-hasil penulisan dalam akhbar bahasa Melayu telah membangkitkan kesedaran orang Melayu untuk memajukan diri dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Ia juga memainkan peranan penting dalam mencetuskan kebangkitan gerakan nasionalisme dan memupuk semangat kemerdekaan dalam kalangan rakyat negara kita. Selain itu, kewujudan akhbar Melayu turut menyumbang dalam peningkatan kualiti pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, akhbar-akhbar Melayu telah menuntut agar kualiti sukatan pelajaran di sekolah Melayu dipertingkatkan. Ia juga turut menuntut supaya bahasa Inggeris diajar di sekolah-sekolah Melayu. Selain itu, kewujudan akhbar Melayu turut memberi kesedaran kepada penduduk Tanah Melayu tentang kepentingan pelajaran kepada golongan wanita. Pejabat Karang Mengarang telah ditubuhkan pada tahun 1924 di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Untuk pengetahuan kamu, maktab perguruan ini telah banyak menghasilkan golongan cerdik pandai yang menyumbang kepada pembangunan negara.
Salah seorang daripada cendekiawan Maktab Sultan Idris adalah Zainal Abidin bin Ahmad yang juga dikenali dengan panggilan Pendeta Zakbar. Beliau telah mengetuai pejabat karang mengarang pada ketika itu. Di bawah kendaliannya, banyak buku-buku bahasa Inggeris yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bagi kegunaan pelajar-pelajar sekolah. Hal ini telah mempertingkatkan lagi penyebaran ilmu pengetahuan dalam kalangan penduduk tanah Melayu pada ketika itu. Perkembangan bahasa Melayu turut dibantu oleh penubuhan gerakan Angkatan Sastrawan 50 atau yang telah dikenali dengan nama Asas 50. Gerakan ini telah ditubuhkan pada tahun 1950. Antara penggerak utama angkatan tersebut adalah penulis-penulis tersohor tanah air seperti Keris Mas dan Usman Awang. Matlamat utama gerakan Asas 50 adalah bagi mengembangkan penggunaan bahasa Melayu dan memartabatkan kesusasteraan Melayu. Bagi mencapai hasrat ini, telah banyak karya-karya penulisan agung yang telah dihasilkan. Antaranya adalah Sajak ke Makam Bonda, hasil nukilan Usman Awang dan novel Rimba Harapan karya Keris Mas. Karya-karya ini masih disanjung dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini. Selain itu, gerakan Asas 50 turut mencadangkan penubuhan Balai Pustaka yang kini lebih dikenali dengan nama Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia juga turut mencadangkan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Ini bagi meluaskan dan memartabatkan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penduduk di negara kita. Hasilnya, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di sekolah-sekolah, terutamanya di sekolah-sekolah jenis kebangsaan pada hari ini. Seperti yang telah kita pelajari sebentar tadi, kewujudan Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP adalah hasil idea gerakan Angkatan Sastrawan 50. Ia telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1956, setahun sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Antara peranan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah bagi mengembangkan penggunaan bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu. Ia juga turut berperanan mencipta istilah bagi pelbagai bidang ilmu. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka akan kita bincangkan dengan panjang lebar dalam bahagian yang seterusnya. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 telah meletakkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dasar ini masih diteruskan setelah terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Hal ini dijelaskan dalam perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang berbunyi, Perkara 152, Bahasa Kebangsaan. 1. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan apa-apa tulisan sebagaimana yang diperintahkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Dengan syarat bahawa A. Tiada siapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bagi apa-apa maksud lain daripada maksud rasmi atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Perenggan ini memperjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Namun begitu, rakyat tidak dilarang untuk menggunakan bahasa lain dalam pertuturan mereka sehari-hari. Pengajaran dan pembelajaran bahasa lain selain daripada bahasa Melayu turut dibenarkan di dalam perlembagaan. Disebabkan hal ini, kita dapat melihat pelbagai jenis bahasa dituturkan oleh rakyat Malaysia dari pelbagai kaum. Ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik. Penekanan yang diberikan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah bagi menyatukan rakyat Malaysia. Ia menjadi medium perhubungan utama bagi rakyat negara kita yang berbilang bangsa. Selain itu, penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk semangat patriotisme dan membentuk identiti bangsa Malaysia. Oleh sebab itu, kita mestilah bangga dan yakin apabila menggunakan bahasa kebangsaan dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Bahasa kebangsaan turut mempunyai pelbagai peranan dalam membangunkan negara. Sebagai contoh, ia digunakan sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa kebangsaan wajib digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, taklimat,
kursus dan segala urusan surat menyurat di dalam jabatan kerajaan dan parlimen. Bahasa undang-undang. Bahasa kebangsaan haruslah digunakan dalam segala urusan mahkamah. Ini bermakna semua prosiding di dalam pembicaraan mahkamah akan dijalankan dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Bahasa ilmu. Bahasa kebangsaan telah diangkat sebagai bahasa ilmu. Ini bermaksud buku-buku dan hasil penulisan akademik haruslah ditulis dalam bahasa kebangsaan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahasa ekonomi. Bahasa kebangsaan harus digunakan dalam segala urusan ekonomi. Ini bermakna segala urusan transaksi dan jual beli mestilah dijalankan dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Bahasa perhubungan. Penggunaan bahasa kebangsaan digalakkan bagi tujuan komunikasi antara kaum. Ini adalah bagi memupuk perpaduan dan kesefahaman dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Dan akhir sekali, bahasa kebangsaan berfungsi sebagai bahasa pendidikan. Ini bermakna bahasa kebangsaan menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Oleh sebab itu, di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi, bahasa kebangsaan telah menjadi medium utama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar. Untuk pengetahuan kamu semua, banyak usaha yang telah dijalankan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan. Usaha ini dilakukan bagi meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, ia juga bagi membentuk identiti dan memperkasakan jati diri bangsa Malaysia. Sekarang, mari kita lihat peranan negara dalam memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan. Pada tahun 1956, Penyata Razak telah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah kebangsaan. Ia adalah hasil buah fikiran Tun Abdul Razak yang merupakan pengasas sistem pendidikan kebangsaan di negara kita. Usaha bagi memartabatkan bahasa kebangsaan telah dipertingkatkan lagi pada tahun 1960 dengan munculnya laporan Abdul Rahman Talib. Laporan tersebut telah mencadangkan agar bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Ini telah memperkukuhkan lagi fungsi bahasa kebangsaan sebagai bahasa pendidikan di negara kita. Pada tahun 1967, Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal bagi menyatukan undang-undang berhubungan dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Pada tahun 1970, Universiti Kebangsaan Malaysia telah ditubuhkan. Ia merupakan universiti yang pertama di Malaysia yang menggunakan bahasa kebangsaan dengan sepenuhnya dalam aspek pembelajaran dan pengajaran. Penubuhan universiti ini juga adalah bagi menunjukkan peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Dan akhir sekali, pada tahun 2012, kerajaan telah memperkenalkan dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris yang lebih dikenali dengan singkatan MBM-MBI. Ini bagi memberi penekanan terhadap kepentingan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa bagi ilmu pengetahuan. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka turut memainkan peranan yang besar dalam memartabatkan bahasa. Antara usaha badan ini adalah mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan, menerbitkan pelbagai jenis buku dalam bahasa kebangsaan, melahirkan istilah dan glosari bagi rujukan. Ini dapat dilihat melalui penerbitan Kamus Dewan. Menjadi penasihat dalam memastikan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam semua urusan. Dan akhir sekali, mengadakan program pengembangan bahasa. Sebagai contoh, sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan yang dianjurkan pada setiap bulan Oktober. Ini bagi menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa kebangsaan sememangnya tidak boleh dipisahkan lagi dalam kehidupan kita. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada identiti negara kita. Walau bagaimanapun, masih terdapat sesetengah pihak yang masih tidak mampu menggunakan bahasa kebangsaan dengan sempurna. Penggunaan bahasa-bahasa pasar turut melunturkan keindahan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara kita. Hal ini akan merosakkan identiti bangsa Malaysia yang telah kita bina selama ini. Sebagai pelajar,
Kamu mestilah mempelajari bahasa kebangsaan dengan penuh bersemangat. Kamu juga haruslah menggunakan bahasa kebangsaan dengan betul apabila berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan ini, kita pasti akan dapat memartabatkan dan melestarikan penggunaan bahasa kebangsaan yang kita sayangi. Sebelum kita mengakhiri aktiviti kita pada hari ini, mari kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari. Menerangkan sejarah bahasa kebangsaan, menyatakan kedudukan dan peranan bahasa kebangsaan, dan akhir sekali, kita belajar tentang usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan. Saya harap video ini telah membantu pemahaman anda tentang bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Sehingga kita berjumpa lagi.